Kemudian Nabi pesan juga, jaga-jaga kamu dengan benda-benda baru. Berhati-hati kamu dengan perkara-perkara baru. Yang tak ada di dalam agama, yang tak ada asasnya dalam agama. Ini kamu kena berhati-hati. Perkara baru ni kan, dia bukan tentang maksiat. Kalau maksiat, orang tahulah maksiat tu memang tak baik. Semua orang tahu maksiat tak baik. Bahkan orang yang buat dosa sekalipun, dia buat dalam keadaan dia tahu maksiat tu tak baik. Bukan tentang itu. Tapi Nabi SAW nak sebut, setelah aku ceritakan kepada kamu, agama kamu mesti diambil daripada sini, jaga-jaga dengan benda-benda lain yang baru datang dan baru masuk. Dalam riwayat lain Nabi SAW sebut, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Sesiapa yang mendatangkan ataupun menciptakan sesuatu yang tidak ada di dalam agama kami ini, maka itu tertolak. Di sini Nabi SAW tutup pintu pula. Tadi aku dah buka pintu dah. Ikut Al-Quran, ikut sunnah. Tapi kamu kena berhati-hati tentang satu perkara yang tidak ada di dalam agama ini. Itu jangan kamu ikut. Kerana segala yang tidak ada asal usulnya di dalam agama ini, itu namanya bid'ah. Dan setiap yang bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu di neraka. Sebab itulah kalau kita tengok, tuan-tuan kan, kita baca hukum hakam fiqh, kita belajar hukum hakam fiqh, kita akan dapati semua mazhab dalam semua amalan, mereka cuba nak menunjukkan bahawa sunnah Nabi macam ni lah. Walaupun mereka berbeza pandangan. Sebelum kita nak masuk pasal ajaran sesat ni, kalau kita tengok mazhab-mazhab dalam Islam, meskipun mereka berbeza pandangan, tapi semua ulama akan klaim yang ruh sunnah berada dengan amalan kami. Kenapa sebahagian mazhab mereka tak mau baca kunut dalam solat subuh? Sebab sampai hadis kepada mereka bahawa Nabi hanya kunut sebulan sahaja. Lepas tu Nabi tak kunut dah. Kenapa sebahagian mazhab pilih untuk, mazhab Syafi'i terutamanya, pilih untuk baca kunut dalam solat subuh? Sebab ada hadis daripada Anas bin Malik yang Nabi SAW baca kunut semayang subuh. So, kaedah Imam Syafi'i, bila ada sahabat sebut, ini didahulukan. Yang bantah tu mungkin mereka tak nampak. Tapi ada orang sebut, aku amalkan. Kenapa bahkan sekecil-kecil benda dalam ibadat pun, apabila nak bangun ke rakaat kedua, nak letak tangan kat lantai ke nak letak lutut kat lantai, mazhab yang pilih tak payah letak tangan, bangun dengan lutut sahaja. Sebab diriwayatkan daripada Abu Bakar dan Umar, mereka tak letak tangan di lantai. Kami ikut sebab Abu Bakar dan Umar mesti belajar semayang daripada Nabi. Mazhab yang kata tak, letak tangan di lantai baru bangun, sebab ada hadis Malik bin Huwairis kata Nabi SAW pernah solat dan dia tengok dalam keadaan letak tangan di bawah dan bangun. Jadi apa sahaja hukum yang ada dalam mazhab-mazhab ni, semua ulama akan cuba tunjukkan mereka sedang beramal dengan apa yang dituntut oleh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Walaupun bab yang kadang-kadang kita duk beza pandangan apa semua ni kan, ada orang kata yang ni sunnah, ada orang kata yang ni bid'ah. Semua mazhab, kalau kita tengok alasan mereka, mereka akan cuba nak ikut sunnah. Pasal apa ada mazhab baca Fatihah, Bismillah baca pelan? Sebab ada hadis yang para sahabat dengar, kami dengar bacaan pertama selepas takbir Nabi adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa mazhab lain pula baca Al-Fatihah kuat, Bismillah kuat? Sebab ada sahabat meriwayatkan bahawa Nabi SAW baca Bismillah dengan suara yang kuat. Kalau kita panjangkan sikit isu ni kan, contoh, orang duk bincang, baca Al-Quran sampai ke tak sampai dekat orang mati? Contoh, orang bincang. Bagi yang kata tak sampai. Sebab apa yang kata tak sampai? Sebab amalan itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi suruh ganti puasa, tapi Nabi tak suruh ganti solat. Dan Nabi tak suruh baca Al-Quran. Maka sebab tu tak boleh. Bagi mazhab yang kata sampai amalan tu kepada orang mati, mereka kata apa? Sebab apabila Nabi SAW bagi kita ganti puasa, artinya amalan kita boleh sedekahkan kepada orang lain, termasuk bacaan Al-Quran. Jadi kalau kita tengok kan, semua mazhab cuba untuk mengikut Nabi SAW. Walaupun mereka berbeza pandangan. Walaupun kadang-kadang perbezaan tu besar, tapi kesemua mereka cuba untuk ikut Nabi SAW. Baik, di mana datang ajaran sesat?
Bismillah. Ajaran sesat, dia datang apabila orang melepaskan diri dia daripada ikatan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini berlaku ajaran sesat. Dan kita kena faham bahawa kesemua ajaran sesat, mereka claim mereka ikut Al-Quran. Tak ada ajaran sesat yang kata kami tak mau ikut Al-Quran. Dia claim dia ikut Al-Quran. Sesesat mana pun dia, paling teruk punya sesat sampai tahap kafir sekalipun, dia claim dia tetap ikut Al-Quran. Yang ni kena faham. Ajaran sesat yang first sekali dalam Islam. Apa ajaran sesat yang mula-mula timbul? Selain daripada murtad lah. Murtad tu lain cerita, dia dah claim dia lain. Ajaran sesat yang pertama, kalau tuan-tuan ikut kuliah saya 2-3 minggu lepas, kuliah sirah, adalah Khawarij. Khawarij. Yang dia pembunuh Uthman, yang mereka memberontak lawan dengan Sayyidina Ali. Ketika kemunculan Khawarij, bayangkan, Ali ni khalifah. Ali khalifah, Ali duduk di Kufah, Ali tengah khutbah Jumaat. Baca khutbah, macam biasa, khalifah, pemimpin tertinggi negara tengah khutbah Jumaat. Ada satu orang Khawarij, dia bangun, dia tutup telinga dia. Sebab dia tak mau dengar Ali punya khutbah Jumaat. Dan dia baca Al-Quran. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sambil tutup telinga. Dia baca Al-Quran. Sesungguhnya diwahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Kalau kamu syirik, maka amalan kamu akan terhapus, lalu kamu tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Sambil tutup telinga dia, tak mau dengar khutbah Ali, dan dia baca ayat Al-Quran. Dia nak abaikan Ali, kata, kalau hang telah melakukan syirik, amalan hang telah terhapus dan hang rugi. Dia kata kat siapa tu? Kata kat Ali. Seburuk-buruk Khawarij ni pun, dia claim kami ikut Quran. Apabila mereka keluar memberontak lawan dengan Ali, syiar yang mereka bawa adalah inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum yang mesti diikuti melainkan hukum Allah. Lepas itu pergi lawan, bunuh sahabat Nabi. Dia claim dia ikut Al-Quran. Seburuk-buruk ahli falsafah. Ahli falsafah yang sampai kata jangan ikut Al-Quran. Al-Quran ni tak ada sumber hukum. Al-Quran cakap ni sekadar untuk mengelabui mata kamu sahaja. Nak tahu sumber hukum, kamu kena pergi mengaji logik, mengaji mazhab Aristotle. Ahli falsafah yang memang betul-betul karut. Bila orang tanya, apa hujah hang buat pandangan ni? Sebab Al-Quran sebut di dalam, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, laisa kamithlihi syai'un. Allah tak sama dengan sesuatu pun. Jadi selain daripada tu, kalau nampak persamaan apa-apa, Allah ada sifat dan sebagainya, ini semua sekadar nak bagi kamu faham sahaja. Asasnya adalah Allah Ta'ala tak sama dengan apa-apa pun. Mereka pun pegang Al-Quran juga. Setelah dia bantah semua ayat Al-Quran, asal dia, kami ada ayat Al-Quran satu yang kami pegang. Semua kelompok anti hadis. Anti hadis yang tak mau ikut hadis Nabi SAW. Anti hadis ke, feminis ke apa, semua ni bila ditanya kepada mereka, kenapa tak mau ikut sunnah? Dia tetap akan bawa Al-Quran. Dia kata kami ikut Al-Quran. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Sesungguhnya Muhammad tidaklah mengikut hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah suruh Nabi pergi cerita dekat orang, innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku sama seperti kamu, melainkan aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa anti hadis buat? Dia kata ayat ni nak menunjukkan kepada kita Muhammad tu manusia sahaja. Apa yang dia buat sama macam kamu buat. Nak ikut pun boleh, tak mau ikut pun tak boleh, kecuali wahyu. Wahyu adalah Al-Quran. Apabila Muhammad sampaikan kepada kamu Al-Quran, kamu wajib ikut. Selain daripada itu perkataan Muhammad. Dia kan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dia manusia, sama macam kamu manusia. Kamu buat sesuka hati kamu, macam dia buat sesuka hati dia. Kecuali bila disampaikan Al-Quran, kamu ikut. Ini kelompok yang paling sesat. Anti hadis. Walaupun begitu, dia tetap claim dia ikut Al-Quran. Dia kan bawa lah 1-2 ayat di sini sana, dan dia claim dia ikut Al-Quran. Dan demikianlah hampir ke semua kelompok-kelompok yang sesat. Termasuk kelompok liberal yang sebahagiannya kata, tak payah masuk Islam pun tak apa.
Orang Islam yang baik pun masuk syurga, orang kafir yang baik pun masuk syurga juga. Ada orang bawa pandangan macam tu? Semua orang sama aja. Siapa yang buat benda baik, dia masuk syurga. Siapa buat benda tak baik, dia tak masuk syurga. Bila tanya dia, apa alasan? Dia akan bawa Al-Quran. Allah Ta'ala sebut, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani dan orang yang mengikut agama-agama terdahulu, apabila mereka beriman dengan Allah serta beramal soleh, mereka tak perlu bimbang, mereka tidak perlu merasa bimbang dan juga takut, dan mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Dia pun ambil Al-Quran juga. Tengok kan ayat ni kata innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin. Kan Allah Taala kata orang beriman ke, orang Nasrani ke, orang Yahudi ke, orang yang mengikut agama terdahulu ke, semua boleh. Yang penting beramal soleh. Pun ikut Al-Quran, dia kata. Jadi kalau klaim mengikut Al-Quran telah memadai, tak ada orang yang akan sesat. Semua orang akan klaim dia ikut Al-Quran. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW sebut jelas, la yasma' bi Yahudi wala Nasrani thumma lam yu'min bi illa dakhala nar. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentangku, sama ada orang tu Yahudi ataupun Nasrani, dia dengar tentang aku sedangkan dia tidak beriman dengan aku, melainkan dia masuk neraka. Sedangkan Nabi SAW sebut. Jadi semua. Ini saya cerita pasal aliran sesat yang melampau-lampau. Kadang-kadang aliran sesat yang kecil-kecil je. Kalau tuan-tuan mungkin akan jumpa sebahagian orang, bila kita jumpa dia tanya, apa tak semayang? Ini syariat je. Semayang ni orang syariat biasa. Tapi bila dia sampai tahap atas sikit, dia sampai tarikat ke, hakikat ke, makrifat, semayang tak payah dah. Dia dah sampai satu kolam makrifat di mana dia tahu kewujudan hidup dia. Dia rasakan dia bersatu dengan Tuhan. Ibadat tak payah buat dah. Sembang power. Mana hang dapat dalil ni? Ada ke? Ada. Ada dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut. Bila Allah Ta'ala cerita tentang Khidir, Allah sebut di dalam Al-Quran tentang Nabi Khidir, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Apabila Musa dah berjalan jauh sehingga dia berjumpa dengan salah satu di antara hamba-hamba kami yang kami kurniakan rahmat kepadanya, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya ilmu. Sebagaimana Khidir ada ilmu laduni yang special Allah Ta'ala bagi, dia sampai satu level, dia tak payah ikut Musa dah. Demikian juga kami bila masuk tarikat, kami sampai tahap makrifat ke apa-apa, tak payah nak ikut dah syariat. Kami dah berlepas diri daripada syariat. Bukan tak ada. Famous aliran begini. Sebahagian orang tak pernah nampak kat masjid pun, sembahyang Jumaat pun tak pergi, sembahyang fardu pun tak pergi. Tapi sembang bab agama bukan main power lagi. Oh, kami tarikat memang macam ni. Kita pergi umrah, dia punya kepercayaan malam-malam Kaabah main melawat dia. Ada? Kaabah main kat dia. Tapi kalau tanya dalil, semua orang akan kata Al-Quran ada. Siapa sahaja kita jumpa orang-orang yang sesat, dia pun tak tolak Al-Quran. Dia pun tak tolak. Macam-macam aliran, kesemua dia claim dia pegang dengan Al-Quran. Jadi jalan untuk selamat daripada ajaran sesat dan cara untuk screen dan mengenal ajaran sesat adalah lihat apa kata Nabi SAW. Lihat tafsiran itu kena ataupun tidak dengan tafsiran Nabi SAW.